Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menghadap ke bawah kaus yang teramat mulia Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan Datuk Haji Muhammad bin Haji Abdullah Undang Luak Johor, dan menghadap ke bawah kaus yang mulia Puan Hajah Faridah Hanum binti Jaafar, hamba Datuk mohon perkenan ke bawah kaus yang teramat mulia Datuk untuk memulakan ceramah. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, puan pegawai daerah yang saya muliakan, tuan pegawai agama daerah yang saya hormati, tuan penyelaras DUN yang dimuliakan ustaz dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya mohon maaf kepada tuan-tuan, suara saya ni tak cantik sangat. Suara serak, terlalu banyak bercakap, tuan. Ya, rakaman TV banyak sangat cakap. Sekali rakam 8 siri untuk nak kejar Ramadan. Jadi suara serak. Pagi besok 9.30 pagi saya kena ada di Kuala Ketil di Kedah. Jauh Kuala Ketil, tuan-tuan. Kira-kira 9 jam daripada sini, tuan-tuan. Malam besok saya ada insya-Allah di masjid di Kuala Nerang di Kedah. Hari Ahad pukul 9 saya ada di Kulim. Ahad malam saya ada di Masjid Guar Cempedak. Habis Gua Cempedak, lari pula ke Kuala Lumpur, TV Al-Hijrah pukul 9 pagi. Habis 9 pagi TV Hijrah, lari pula ke Pulau Pinang, Masjid Abdullah Fahim. Semua orang nak kejar untuk sambut Ramadan. Begitulah semangatnya, tuan-tuan. Tolonglah ustaz, buat kami nak sambut Ramadan ni. Maknanya semangat nak sambut Ramadan tu, tuan-tuan. Hebat orang kita ni. Dan bila saya duduk di dalam bilik tadi, saya tengok satu benda yang cukup menarik. Bila yang dilancarkan oleh yang teramat mulia Datuk tadi, planner Ramadan. Saya suka tu, tuan-tuan. Saya tengok tu, saya suka. Tuan-tuan boleh tik saja. Hari ni puasa ke tidak? Kalau tak puasa apa engkau? Sudah, tuan-tuan. Hari ni ada tak ruang untuk sedekah? Hari ni ada tak aku qiyam mulai? Hari ni aku buat tahajud tak? Hari ni aku baca Quran tak? Kalau kita buat apa yang telah diresmikan oleh yang teramat mulia tadi, tuan-tuan, cantiklah. Lepas baca Quran, tik. Tapi ustaz, saya baca Qurannya pun qul huwallah ya ustaz. Jadilah. Baca 3 kali pun cukup lah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, jadilah. Tapi takkan qul huwallah saja. Tengok TikTok 1 jam. Tengok drama pukul 7 1 jam. Takkan baca Quran qul huwallah saja, leceh maklum. Maka kita bacalah Quran banyak. Ni bulan Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Rupa-rupanya bulan Ramadan ni bukan setakat Al-Quran diturunkan, kitab-kitab lain yang diturunkan pada nabi-nabi lain pun diturunkan dalam bulan Ramadan. Satu-satunya, tuan-tuan, bulan yang Allah Ta'ala muliakan dia dalam Al-Quran ialah Ramadan. Mulia macam mana, Ustaz? Mulia sebab Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan. Mulia sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran disebut nama Ramadan. Tuan-tuan yang saya muliakan, sesuatu benda yang Allah sebut dalam Al-Quran, maknanya benda tu hebat. Benda tu besar. Sama ada besarnya daripada kemuliaan ataupun besarnya daripada kejahatan. Contohnya apa? Nabi Musa
Diulang-ulang sebut Nabi Musa. Mulia Nabi Musa. Tapi Firaun pun diulang-ulang sebut. Jahatnya Firaun. Macam mana adanya orang yang bernama Musa, akan ada orang yang jahat namanya Firaun. Sebab tu kita kena beringat. Jadi akak-akak ambil iktibar. Ada setengah orang dia dapat suami dia ganas pun dia dah marah dah. Dia kata, ustaz, suami saya ni zalim ustaz, suami saya ni teruk ustaz. Oh, sabarlah akak Akak ambil contoh daripada isteri Firaun, nama dia Asia. Dapat suami nama Firaun, lagi zalim, dibunuhnya segala budak. Asia sabar. Suami akak tu bukan Firaun, suami akak tu baru on. Dia tak ada fir. Yang no Firaun, suami akak baru on. Allah, sabar je lah. Di dalam Al-Quran dia ada nama tempat. Dalam Al-Quran dia ada sebut nama buah. Maka buah yang disebut oleh Allah dalam Quran mesti hebat. Buah tin, buah zaitun, buah ruman, delima, buah pisang, buah anggur. Ini 5, 6, 7 buah yang disebut oleh Allah dalam Quran. Buah kurma. Kita jumpa buah kurma bulan Ramadan. Apa tanda-tanda Ramadan nak sampai? Yusuf. Ada yang iklan tu, itu tanda-tanda nak sampai dah Ramadan tu. Yang mana faham, tak faham sudah. Asyik sampai yang iklan tu, dapatkan kurma-kurma daripada kami. Yusuf. Mah dekat dah tu tuan-tuan. Kurma disebut oleh Allah dalam Quran. Tin disebut oleh Allah dalam Quran. Zaitun disebut oleh Allah dalam Quran. Bukan zaitun pelakon tu Pak Long, bukan. Buah zaitun. Ini buah yang terbaik. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran nama-nama tempat. Maknanya tempat itu terbaik. Allah Ta'ala sebut nama masjid dalam Quran. Maknanya masjid itu terbaik. Ada yang disebut Masjidil Haram, ada yang disebut Masjid Al-Aqsa, ada yang disebut masjid yang awal-awal dibina, Masjid Quba. Dan ada juga yang jahat yang disebut, nama dia Masjid Dirar. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu bulan Ramadan, bulan Quran. Jomlah baca Quran. Sebab apa dia bulan Quran, Ustaz? Sebab bulan yang paling banyak kita dengar bacaan Quran, Ramadan. Ada 20 rakaat akan kita dengar selepas sembahyang Isyak. Nama dia tarawih. Tiap malam sembahyang tarawih 20 rakaat. Dulu-dulu, zaman dulu-dulu, imam akan baca 2-3 surah. Pasal dia tak hafaz. Kena pula imam tua. Dia pun tak larat nak berdiri lama. Pendek je dia baca. Rakaat kedua mesti qul huwallah. Qul huwallahu ahad. Sampai kita pun siku kawan sebelah. Betul tak aku cakap qul huwallah? Nampak tuan-tuan? Sebelum sembahyang dia dah cakap dah. Engkau tengok rakaat kedua mesti qul huwallah. Betul tu imam baca qul huwallah, di siku je tuan. Kemudian kita mula panggil budak-budak tahfiz. Panggil budak-budak tahfiz sebab kita teringat di Mekah imam baca satu rakaat satu muka. Sedapnya dia baca. Aku kata kalau di Malaysia ni, di tempat aku ada imam hafiz cantiknya, 10 tahun lepas, 15 tahun lepas saya mula jadi imam tarawih. Umur saya tuan-tuan 19 tahun. Umur 19 tahun jadi imam tarawih lah. Pasal apa? Pasal orang nak suruh hafiz Quran jadi imam. 1 rakaat 1 muka surat, 2 rakaat 2 muka surat. 1 malam 1 juzuk. Letih tuan-tuan nak ngulang. Letih. Kena pula jatan kuasa masjid tak percaya. Betul ke ustaz ni baca ni, budak ni baca ni betul. Lah setiap usaha masjid dia letak Quran besar depan dia. Dia nak semak bacaan Ustaz Kazim ni betul ke tidak. Lagi saya tak boleh nak baca tuan-tuan. Orang tua dia tak percaya kat aku kan. Masuk rakaat kedua saya ubah muka surat lain. Jenuh dia cari. Mana pula lantak kamu lah. Siapa suruh tak percaya pada aku.
Tuan-tuan, sebab itu bila imam kata baca ayat panjang sikit bulan Ramadan, biarlah. Ini bulan Quran. Dengar saja pun dapat pahala. Sebab tu sebelum datang Ramadan ni, kita perbaiki apa yang patut. Apa Ustaz? Pertama, perbaiki mikrofon dan speaker. Yang ni paling penting. Imam sedap pun speaker wow, tak sedap. Kena pula speaker betul-betul kat telinga dia, pekaklah aku malam ni. Sebab tu kena buat elok-elok speaker, mikrofon kena cantik macam kapek tuan-tuan ni. Allah, saya mula-mula tengok tadi kapek tuan-tuan, teringat Raudah tuan-tuan ni. Raudah anak siapa Ustaz? Astaghfirullahalazim. Anak apa no? Masjid Nabawi no. Dia ingat Raudah apa Ustaz? Ni kapek Raudah ni. Tuan-tuan tak terbayang kan nak buat umrah, nak ziarah Rasulullah ni. Kita bila tengok ni teringat, automatik teringat Masjid Nabawi. Tengok saja. Tengok saja kapek ni, adalah hirah-hirah Masjid Nabawi ni. Walaupun dah tukar kala tak apalah. Tapi kita duk teringat. Teringat Raudah. Kalau tuan-tuan tak teringat, tak tahu. Tambah-tambah bulan Ramadan. Siapa-siapa yang buat umrah dalam bulan Ramadan, pahalanya macam buat haji. Tu yang ramai. Kita bersyukur pada Allah tuan-tuan. Nu, hak Saudi nu dah tak ada apa-apa dah. Nak vaksin kah, nak apa kah, nak dos kah, 3 dos kah, 2 dos kah, mari. Alhamdulillah kita boleh buat. Kita boleh pergi. Yang pertama, kerinduan kita pada Raudah, kerinduan kita pada makam Rasulullah, Masjid Nabawi. Dan Nabi sebut keistimewaan mengerjakan umrah dalam bulan Ramadan macam buat haji pahala. Tambah-tambah tuan-tuan, bila imam baca sembahyang tarawih, Allah. Sebab tu imam kena penting selepas mikrofon imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Kena rakaat pertama macam tu. Gini ya. Habis-habis 2 rakaat, imam tanya kat makmum, macam Mekah tak? Astaghfirullahalazim tuan. Imam tak apa cerdik pula tuan. Masuk rakaat kedua, rakaat ketiga, 4, lain pula lagu dia bawa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, lain pula dia bawa. Saat lagi masuk rakaat yang lain pula, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Baca pula ayat Quran, setengah muka tak terasa apa. Tapi Ustaz, saya sakit lutut. Kalau gitu sembahyang duduk. Sembahyang sunat tarawih ni tak payah berdiri, duduk pun boleh. Awak tu sakit. Ustaz, saya tak sakit, saya sihat, saya tak sakit lutut. Boleh tak saja-saja saya sembahyang duduk? Boleh, sebab ini sembahyang sunat. Tapi awak dapat pahala separuh saja. Oh, kalau gitu rugilah. Saya pun nak berdiri lah Ustaz. Silakan. Ini tidak. Bila datang masjid, imam baca panjang pula. Wa basyiril ladzi sudah. Silap datang masjid. Malam besok cari masjid lain. Dia jumpa surau mana tak tahu. Tarawih pukul 9.30 dah habis. Dengan bangganya balik. Hai abang, kejapnya. Janji 20 kata dia. Dia baca punya laju tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ahad. Jadi kau. Nasib baik Ahad kalau dia sebut Rabu. La ilaha illallah. Kamu ni nak baca ke mana? Nak semayang. Kenapa? Setahun sekali saja tarawih. Setahun sekali saja buat. Bulan Syawal tak ada dah tahu. Jangan pengurusi masjid pula umum. Disebabkan permintaan ramai dari jemaah.
untuk menyambung tarawih pada bulan Syawal, jawatan kuasa masjid bersetuju untuk meneruskan tarawih di bulan Syawal. Biar betul tu imam. Ini permintaan. Tak boleh lah. Jadi sementara duduk dalam bulan Ramadan ni ada tarawih, balon tarawih. Sebab tu orang Melayu kita cantik. Orang kita di Malaysia ni cerdik. Semayang 20 rakaat ni letih. Kadang-kadang sembayang 20 rakaat ke 8 rakaat ke penat. Sebab tu ulama-ulama dulu dia suruh rehat-rehat. Dia tak adalah habis sembayang salam bangun, habis salam bangun. Ada yang nak terkencing, ada yang nak ke bilik air, ada yang dahaga, ada yang nak lunjur kaki. Sebab tu diselang-seli dengan selawat. Tapi setengah orang dia tak faham. Dia kata Nabi tak buat selawat. Itu masalah. Bergaduh pula. Daripada bulan Al-Quran jadi bulan bergaduh. Daripada bulan yang mulia akhirnya bulan tekak. Kalau tak nak selawat, silakan, jangan gaduh. Kalau nak buat selawat, silakan. Sebab dia tak jadi imam. Letih tuan-tuan jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ambil air, dia minum. Dahaga. Sementara nak tunggu tu imam tu, air dia turun dalam perut. Itu yang Tok Bilal. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Dia pun telan. Baru bangun. Tidak penat. Orang yang sihat tak apalah. Orang yang sakit lutut, dia nak lunjurkan kaki dia lengur. Dah 10 rakaat. Maka Tok Bilal cerdik. Fadlam minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Sempatlah dia urut lutut dia. Habis selawat baru bangun. Allahu Akbar. Dia penat. Malam sebelum tu dia dapat tiang, kuranglah penat. Habis-habis salam dia nyandar kejap. Malam ni lewat datang, tiang dia orang cuk. I say man. Dah lah tiang tengah-tengah ni ada dua. Kadang-kadang kita tak hormat makmum, kita tak faham kebijaksanaan ulama-ulama dulu. Cuma Tok Bilal mentang-mentanglah speaker baru, janganlah pederah sangat. Meletup mikrofon. Subhanal malikil ma'bud. Oh, sudah. Nasib baik yang teramat mulia Datuk datang. Datuk nampaknya peruntukan Datuk. Kata dia, sudah tuan. Tiap-tiap tahun peruntukan jenuh lah. Janganlah kemaruk sangat. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Dia berlawan masjid belah sana. Baru kau tahu. Bila dia jadi macam tu, akhirnya jadi riuh rendah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Bunyi daripada jauh. Bila nak habis? Nampak entah. Kena budak-budak yang naik basikal jawab, lambat lagi. Jadi lepas ni kita baca Quran. Ustaz, bila kita orang buat tim tadarus dekat masjid, muka yang sama je Ustaz. Haji Dola, Haji Mat, Haji Arifin, Haji Pian, Haji Nur dah tak ada. Mana pula pindah ke? Pindah ke alam barzakh Ustaz. Tinggal 4 orang je Ustaz. Macam mana? Saya ajak dia, tak nak. Saya undang dia pun tak nak. Saya panggil dia pun tak nak. Dia kata tak boleh baca, tak boleh baca, tak boleh baca. Tuan-tuan, tahun ni kita ubah. Walaupun kita tak boleh baca, tapi kita duduk sekali. Kita tengok sahabat-sahabat kita baca Quran. Kemudian kita cuba baca tengok. Dapat satu ayat jadi nak. Qala ma mana'aka alla tasjud alla. Dan jangan pula yang jadi 4 orang tu tengking pula. Alla tasjuda idhu. Terus sadaqallahul azim. Tahun depan baru datang pula tuan-tuan. Kadang-kadang garang sangat yang buat tadarus pun. Dia baru nak baca terangkak-rangkak. Lama. Kalau gitu kita nampak dia tak boleh baca. Kita baca, suruh dia ikut. Lama mana'aka alla. Lama mana'aka alla. Jadilah. Allah bagi sekali tak belakang. Allah dapat pun.
Janganlah tengking-tengking dia. Panjang. Dengung no mati jumpa jim, dengung. Besok dia tak masuk dah. Dia duduk kat ujung. Mat, tak join ke tadarus? Tak payah. Asyik aku baca salah. Saya salah baca. Baik aku baca seorang-seorang. Betul semua. Memanglah. Siapa nak tegur kau dan kau seorang-seorang dekat tu. Dekat Fire Brigade tu. Apa nak buat kau? Tuan-tuan yang saya hormati. Lepas ni kita baca Quran. Ikut kemampuan kita. Selepas semayang, sebelum semayang, bangun daripada tidur, lepas daripada semayang subuh, lepas daripada sahur, cuba kita buat tahun ini. Selepas sahur aku tak tidur. Berapa puluh tahun dah lepas sahur tidur, atau tidur lepas sahur. Ada pula yang bangun sahur pukul 12 malam, bawa isteri dia makan tom yum kat Pekan Tampin. Hai abang, makan apa? Sahur, kata dia. 12.30 ni berada. Senang, tak payah bangun dah pukul 5 kan. Ini kira sahur terus. Bang, itu bukan sahur bang. Itu nama dia mentega darah nama dia. Sahur ni beberapa waktu sebelum masuk subuh. Bukannya sahur tu kita makan 2 pagi. Malas bangun sahur, dia bangun awal. Tak mau. Bangunlah walaupun kita makan kurma saja. Walaupun hanya seteguk air, bangunlah, sebab mencari keberkatan di dalam waktu sahur. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Di antara doa yang mustajab ialah orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Jadi kita bangun pukul 5, kita semayang taubat. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ampunkanlah dosa dua ibu bapa aku ya Allah. Ampunkanlah dosa isteriku ya Allah. Ampunkanlah dosa suami aku ya Allah. Pukul 5.30 baru bersahur. Bangun pukul 5, 5.30 semayang, setengah jam semayang, 5.30 pergi sahur. Kemudian datang ke masjid, semayang jemaah di masjid. Subuh, 30 hari subuh tak miss. Kenapa? Sebab Nabi sebut dalam hadis, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjamaah, dia berada dalam pemeliharaan Allah. Siapa yang semayang subuh berjamaah, dalam pemeliharaan Tuhan. Tuan-tuan, subuh alhamdulillah masjid kita. Tuan-tuan nak komplain apa lagi? Kapet tebal, tandas cantik, parking ada, kipas helikopter ada. Apa nak? Nak apa lagi tuan-tuan? Itu baru nombor 1. Bukanya nombor 5, jubah tu imam terangkat. No complain. Nak apa lagi? Kalau tak boleh datang sekarang bulan Syaban subuh, kita latih bulan Ramadan, nanti berterusan bulan Syawal dan seterusnya. Subuh adalah kawan kita di masjid. Dan kita sekarang berada dalam suasana pandemik, suasana endemik, suasana penyakit macam-macam. Kita minta satu je, rahmat daripada Allah. Orang tanya pada saya, Ustaz, kenapa di akhir zaman Nabi Muhammad suruh kita membaca suratul Kahfi ayat 1 sampai 10. Saya baca tak ada apa pun, biasa ya. Astaghfirullahalazim. Abang jangan cakap macam itu. Apa yang Nabi suruh buat ada sebab. Saya nak baca pada abang ayat 10 ya. Last sekali. Saya tak nak cerita hal lain. Saya nak last sekali ya. Am hasibata anna ashabal kahfi wal raqib kanu min ayatina ajaba idza wal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Benda ni yang nak sebut. Ya Allah, ashabul kahfi tu dia doa dalam gua tu, dia doa apa? Ya Allah, berikan pada kami daripada sisi Engkau rahmat, dan berikanlah kami daripada kami ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah rasyada, kecerdikan, kebijaksanaan, petunjuk ya Allah.
Dua benda ni yang kita minta sangat ni. Pertama, rahmat. Kasih sayang Allah. Saat-saat sekarang ni tuan-tuan, minta Allah sayang. Allah pelihara kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga negeri kita, Allah jaga sahabat kita, Allah jaga mak bapak kita. Kenapa kita perlu Allah jaga, Ustaz? Kalau Allah jaga, dia sebaik-baik penjaga. Wa kafa billahi wakila, sebaik-baik penjaga. Macam mana sebaik-baik penjaga, Ustaz? Ashabul Kahfi, dia lari daripada suruhan untuk keluar daripada agama Allah. Dipaksa untuk memeluk agama lain. Dipaksa, kalau tidak akan dibunuh. Lari dia, selamatkan iman. Tinggalkan segala kekayaan, tinggalkan segala kemewahan, selamatkan iman. Dan mereka duduk dalam gua. Tak bawa roti, tak bawa beras, tak bawa tepung, tak bawa air, tak bawa baju, tak bawa laksa, tak bawa tom yam, tak bawa spageti, tak bawa musang king, hanya sehelai sepinggang. Allah tidurkan mereka 309 tahun, tak payah makan, tak fikirkan makan, tak fikirkan minum, tak fikirkan apa. 309 tahun engkau tidurlah, aku jaga engkau. Darah tak beku, badan tak rosak, tak reput, tak apa, tidurlah lena engkau 309 tahun. Aku jaga engkau. Pasal apa Allah jaga dia orang? Sebab dia orang jaga Allah. Tak fikir makan. Kita sekarang ni subhanallah, macam-macam benda kita fikir. Kalau berlaku gempa bumi lah, macam mana nak makan? Kalau Rusia serang kita lah, apa benda aku nak makan? Makan je dahulu. Engkau tak payah fikir. Sampai ada orang sebut, ni kalau Dajjal datang ni, kita kena prepping ni, simpan beras, simpan bihun, simpan laksa siap-siap bawah tanah. Nanti kalau Dajjal datang, senang kita makan. Kita dah ada stok makanan. Orang berhadapan dengan Dajjal dengan iman, dengan rahmat Allah. Allah jaga engkau. Jadi tuan-tuan, salah satu cara nak mendapat rahmat Allah ialah semayang subuh. Macam mana nak dilatih semayang subuh? Bulan Ramadan, subuh bersahur, selepas bersahur pergi semayang. Kalau bulan-bulan lain nak bangun sahur saja-saja berat. Ingat senang. Isteri-isteri nak bangun pukul 4.30 nak masak nasi. Tapi bila sebut bersahur, kunci jam. Anak kunci jam, bapak kunci jam, mak kunci jam, opah tingkat atas kunci jam, jiran sebelah pun kunci jam. Setengah tempat masjid dibalurnya pukul tong tang tong tang tong tang. Di negara Arab dia ambilnya tong pang pang, satu kampung dia berjalan. Bulan lain tak ada. Jadi selepas sahur kita hidupkan masjid kita, minta rahmat supaya Allah pelihara kita daripada wabak, daripada penyakit. Minta rahmat daripada Allah. Sebab hari ni ada anak-anak Melayu kita, terang-terang tuan-tuan, dia cocok ni, hidung ni dia bersubang. Subang ni betul-betul dia buat ni. Orang Melayu kita, orang Islam, perempuan. Apa kejadah kau pergi tindik dekat hidung orang besar? Lembu tengok pun. Nak kata lembu tak lembu, lembu mu heran. Hari ni anak-anak kita dah bertatu. Perempuan, lelaki tu saya tak heran sangat dah. Hak perempuan. Tuan-tuan tak susah hati ke anak kita balik berkembang nak pergi bilik air, tengok di belakang dia ada tatu. Dahsyat sekarang tuan-tuan. Anak-anak orang kita, orang Islam, kahwin di gereja bukan dengan orang Islam. Dia pakai tudung, suami dia bukan Islam, kahwin di gereja, buat peace. Dahsyat. Itu perempuan dengan lelaki. Lagi dahsyat jantan dengan jantan menikah di gereja.
Yang suami dia Mak Saleh, dia orang Melayu, tak tahu dari mana-mana asal. Saya berdoa supaya rumah tangga kita aman dan til jannah. Astagfirullahalazim. Til jannah apa laki kau jantan? Bisa betul kau. Tuan-tuan, kita minta pada Allah, Allah pelihara keluarga kita. Maka memelihara itu nama dia rahmah. Sebab tu kita bulan Ramadan ni, kalau kita duduk di Gemenceh, anak kita di Kuala Lumpur, tetap kita ambil telefon. Oi, dah pukul 5, bangun sahur. Jangan lupa sembahyang subuh. Bawa isteri kamu pergi masjid. Apa? Oh, dia memang ke masjid. Kamu di rumah. Oh, banyak cantik. Telefon. Ini kehebatan Ramadan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab memang dilatih untuk kita baca Quran, dilatih untuk kita sembahyang, dilatih untuk kita ni bangun malam, dilatih untuk kita ni, tuan-tuan, mendengar ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, apa yang perlu ada sekarang? Rasyada, cerdik, kebijaksanaan. Zaman sekarang, tuan-tuan, kena cerdik. Tambah-tambah cerdik dalam menerima maklumat. Saya macam-macam orang tanya berkenaan dengan Rusia dan Ukraine. Saya kata saya tak tahu. Dia kata apa ni Rusia ni bom hospital ustaz. Sekarang ni teknologi dia boleh buat, kau jangan percaya. Saya duk tengok satu video, dia cerita tentang orang yang mati. Inilah yang dibom, hari inilah mangsa dibom. Tengok-tengok mayat yang dibungkus dengan plastik, bergerak-gerak bangun, rupanya hidup. Orang hidup berlakon jadi mayat. Sebab tu kita kena jadi cerdik. Jangan jadi orang tak cerdik. Lu taklah baca. Orang Cina sebut lama lah, kita mesti baca lah. Ni taklah baca punya lah. Akhirnya orang tipu kita. Bulan Ramadan ni bulan untuk kita muhasabah, supaya kita ni jadi bijak. Bijak apa Ustaz? Bijak meraih pahala. Sebab Nabi kata, siapa-siapa yang bersedekah untuk orang berbuka puasa, maka dia dapat pahala macam mana orang tu berpuasa dapat dekat dia, tanpa dikurangkan pahala orang yang makan. Orang yang makan dapat pahala, dia yang sedekah dapat pahala. Lalu sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, saya orang susah, saya tak mampu nak sponsor orang buka puasa. Macam mana ya Rasulullah? Kata Nabi, walaupun dengan sebiji kurma ataupun seteguk air, engkau tetap dapat pahala. Jadi kalau tuan-tuan kata, Ustaz, saya miskin Ustaz, nak sponsor dekat masjid satu malam 4,000, saya tak mampu Ustaz. Engkau bawa lah kurma daripada rumah, bubuh dalam poket, sampai di masjid buka, bagi dekat orang sebelah. Tuan, ini kurma, makanlah. Dia pun ambil, Allah malakasum tu, orang azan, dia makan. Maka kita dapat pahala, walaupun sebelah, walaupun sebiji. Ni nama dia rasyada, cerdik. Jangan bila dah tak ada, abang tak sedekah ke? Kita pun susah. Sedekah. Silap. Kadang-kadang kita tamak, tuan-tuan. Buka puasa dulu-dulu di masjid, orang hidang kurma dalam piring. Dia ambil kurma, dicup siap-siap. Pukul 7 dah pegang lah. Masuk maghrib 7:30, setengah jam begini. Tiba-tiba musafir datang lambat, lagi seminit nak berbuka, musafir datang. Siapa suruh lambat? Dia boleh suruh kurma. Musafir tu tengok 3 piring, tak ada kurma ke? Apa salahnya engkau potong 2, engkau bagi dia sebelah, engkau ambil separuh. Tak apa pakcik, saya tak apa minum air pun. Ambillah pakcik, sedekah untuk awak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Elok kita makan kita punya, dia buat keluar pada poket dia sekotak kurma. Sudah tuan-tuan, nak minta segan lah pula. Jangan kedekut, sedekahlah walaupun sebelah. Tapi orang tua-tua kita dulu, Allah,
sebiji buah Melaka tu satu periuk, 5 rumah dapat. Aiman hantar ke Makcik Leha, Aiman hantar ke Makcik Nak, Ipin hantar dekat Kak Tipah, Upin hantar dekat Makcik Gayah, minta dekat dia orang, mak nak balik piring tu. Itu namanya pelaburan. Yang tu hantar buah Melaka, yang tu hantar buah Negeri Sembilan, yang tu hantar buah Perak. 5 buah dapat hari tu, tuan-tuan. Inilah tradisi kita orang Melayu. Cukup hebat. Kita buat dalam suasana kita jadi orang cerdik, orang yang bersedekah. Tuan-tuan yang saya hormati, bulan Ramadan, bulan apa? Bulan keampunan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Allah, tuan-tuan, saya dosa banyak dosa. Pasal banyak cakap. Nabi kata lagi banyak cakap, lagi banyak dosa. Saya pula banyak cakap, banyak salah. Sebab tu lepas ni saya cadang, saya nak ceramah, dijemput saya datang tapi tak cakap. Duduk atas kerusi, pengarah tolong cakap. Cakap. Dosa banyak. Ni ustaz yang tak pandai-pandai pula. Cakap yang banyak tu, yang berdosa, yang ngumpat, yang memaki, yang mencarut, yang memfitnah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Silakan. Lagi banyak lagi bagus. Siapa yang banyak pahala? Tok Bilal. Lu banyak pahala. Saya jumpa Tok Bilal jalan nak pergi ke Kelantan, dekat lepas Gerik, nak masuk ke Kelantan tu ada satu masjid last sekali. Masjid last sekali sebelum masuk Lebuh Raya Timur Barat tu. Masjid belah kiri. Dia jadi imam Bilal 50 tahun. Sejak daripada zaman Jepun, lepas Jepun. 50 tahun lebih. Jadi Bilal. Umur sekarang dah 80 lebih dah. Masih Bilal. Banyaknya pahala Abang Haji. Banyak pahala. Sebab tu kita ni kena cari macam mana nak jadi imam. Ustaz, imam dah ada orang ustaz. Kalau gitu cari jalan. Macam mana nak jadi Bilal? Bilal pun dah ada orang ustaz. Kalau gitu berebutlah kamu untuk dapat saf yang pertama. Untuk dapat saf yang pertama. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan bila datang sembahyang, kita selalu dia tak ke depan ke? Dia buat isyarat. Sila. Dia belakang sekali. Itu namanya kundak tebas. Belakang lagi, belakang. Dia tak ke belakang je. Rebuk ni. Tuan-tuan, Bilal. Orang yang paling cantik di hari kiamat, Bilal. Tengkoknya jinjang. Sebab mengalunkan azan. Maka tuan-tuan jangan duk kutuk sangat Tok Bilal. Kita kadang-kadang Bilal tu duk azan macam Piramli, kita duk kutuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu bang Piramli. Kita mula kutuk dah. Padahal dia paling cantik di hari kiamat. Nombor 2 siapa? Ni Tok Imam. Berapa ramai di kalangan kita habis-habis semayang mai jumpa Tok Imam. Imam, terima kasih. Kenapa? Sebab imam jadi imam, dapatlah saya pahala 27 kali ganda. Terima kasih Imam. Berapa ramai yang ucap terima kasih? Imam dah makan ke belum? Belum. Jom saya belanja. Imam, dia bawa kita 27. Kalau tak ada imam macam. Sebab tu jangan duk kutuk sangat tu imam. Baca panjang-panjang, dia tak tahu kau sakit lutut. Malam besok tu imam baca ayat pendek. Inna a'tainakal kautsar. Allahu Akbar. Satu rakaat, satu ayat. Pendeklah pula, tak sempat aku baca Fatihah. Malam kedua langsung imam tak datang. Macam engkau jadi imam. Aku bukan tak boleh jadi imam. Boleh. Tapi yang Zuhur dengan Asar boleh lah. Maghrib Isyak tu. Tahu komplain. Tuan-tuan tahu tak sah yang pertama ni, kalau Nabi kata apa, kalau kau tahu kelebihan sah pertama, kau cabut undi. Siapa yang nak dapat sah pertama? Tuan-tuan, Ramadan nanti datang. Bila imam baca doa, ya Allah. Sebab dalam bulan Ramadan
Nabi Muhammad dia baca doa minta ampun kan? Nabi doa minta ampun, minta ampun, minta ampun. Doa tu yang imam akan baca nanti habis sembahyang tarawih. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Sebab tu saya heran ada orang yang tak suka imam baca doa. Nabi tak buat, kata dia. Lah, Nabi baca doa, tuan-tuan, kita di belakang ni amin lah. Ud'uni astajib lakum. Kalau Nabi tak buat pun ramai-ramai, apa salahnya? Doa. Bulan ni adalah bulan keampunan. Allah ampun. Yang ketiga, bulan ni bulan apa? Doa dimustajabkan. 3 orang ni doa mustajab. Pertama siapa? Orang yang berpuasa sehingga berbuka. Jom kita banyak doa. Doa apa Ustaz? Pelihara iman. Doa apa Ustaz? Mati dalam iman. Doa apa Ustaz? Dijauhi daripada siksa kubur. Doa apa Ustaz? Masuk syurga, dilintaskan dengan cepat di titian sirat. Yang kita banyak doa sekarang ni, ya Allah, minta rezeki, minta dapat kerja, minta buah pelan berbuah, mintalah isteri bersalin, mintalah anak beranak. Yang kita minta sekarang banyak dunia. Padahal dunia ni nak kena tinggal. Kenapa tak minta banyak benda yang kekal? Benda yang kekal tu akhirat. Minta, ya Allah, matikanlah aku dalam husnul khatimah, ya Allah. Kita jealous, tuan-tuan. Kita jealous. Kita rasa, ya Allah, cemburunya. Ada orang sembahyang atas mimbar, ada orang yang meninggal atas mimbar. 2 orang saya jumpa, tuan-tuan, meninggal atas mimbar. Allah. Dia baca khutbah, masuk khutbah kedua, dia duduk. Bila dia nak bangun, orang duk tengok, apa hal tak bangun tuan imam? Tok Bilal pergi kejut, mam, mati hari Jumaat baca khutbah. Mati jadi imam. Waktu sujud mati waktu jadi makmum belakang sekali. Dia pekerja kerajaan, dengan baju dia, dengan seluar dia masuk, dia datang sembahyang, Allahu Akbar, masuk rakaat ketiga mati. Ada yang sedang sembahyang, tuan-tuan tu tak kerja KWSP ke apa ke, mati sedang sujud sembahyang duha. Tuan-tuan tak rasa apa orang yang mati macam tu? Sahabat saya mati tengah tahiyat, sedang tahiyat akhir, duduk tahiyat, jari tegak, la ilaha illallah, masa tu mati. Orang baca doa, dia duduk tegak. Anak dia datang, ya, mati tengah tahiyat. Allah, cemburunya kita, tuan-tuan. Kita tak naklah mati buruk, mati tengah karaoke. Duduk dalam karaoke, tengah-tengah duduk karaoke bagus punya, kena current shot, mati tu. Tak nak. Mati nak buat maksiat, tak nak. Maka orang yang berpuasa, doanya mustajab. Bila waktu mustajab? Pertama, waktu nak berbuka. Waktu nak buka puasa, lagi 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dengan anak-anak. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baca doa di masjid 5 minit sebelum berbuka. Amin ya Allah. Bila dah habis, walhamdulillahirabbil alamin. Azan jalan. Jangan orang azan, tuan-tuan masih berdoa. Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitan. Sampai habis azan. Auzubillah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Orang lain dah makan dah. Dia, ya Allah. Bila dia habis buka mata, nasi dah habis. Mana nasi? Siapa suruh baca doa banyak-banyak? Orang suruh makan, bukannya suruh baca doa. Nak baca doa sebelum tu. Jadi tuan-tuan, Nabi kata, waktu engkau berdoa ialah waktu engkau sepanjang kau berpuasa. Sepanjang kau berpuasa sebelum berbuka, waktu itulah mustajab berdoa. Yang kedua, doa yang mustajab, pemimpin yang adil. Doa yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Doa yang seterusnya, tuan-tuan yang saya hormati, bulan Ramadan, bulan sedekah. Kita tengok kipas angin, kita rasa kipas angin. Kita tengok kipas angin yang duk beratip ni, duk pusing kiri kanan ni,
Bila dia pusing, yang sahabat kita rasa. Bila dia pusing belah sana, sahabat sana rasa. Asal pusing kita rasa, asal rasa dia pusing. Cepatnya angin ni bertiup. Tuan-tuan tahu tak? Nabi Muhammad bulan Rejab baginda bersedekah. Bulan Syaban baginda bersedekah. Bila datang bulan Ramadan baginda bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Lagi cepat daripada angin yang bertiup. Maknanya bulan Ramadan bulan sedekah. Jom kita cari keberkatan Ramadan dengan bersedekah. Kita ada anak yatim, sponsor. Kita ada ibu tunggal yang kematian suami dia, susah, sponsor. Kita ada masjid, orang datang semayang. Habis semayang tarawih, bagi makanan, pack makanan, buat balik makan. Tuan-tuan, di sekolah saya setiap malam qiyamul lail. Setiap malam qiyamul lail jam 3:30 pagi, berakhir jam 5 pagi. 5 pagi sahur orang sponsor. Daripada 8 orang naik 16 orang, sekarang naik 200-300 orang. Setiap pagi qiyamul lail, tak pernah miss. Dah 16 tahun. Agak-agak tuan-tuan, jumpa tak Lailatul Qadar? Jom kita buat di masjid kita. Saya pergi di mana agak hari itu? Di Melaka. Pengurusi masjid buat kempen. Mana-mana anak-anak yang semayang subuh berjemaah dapat basikal. Dengan syarat 40 hari. Bagi basikal seorang sebiji. Lord. Kempen. Tuan-tuan, kita pun kena buat sini. Siapa semayang subuh setiap hari selama setahun, motor LC. Bankrupt masjid orang tuan. LC 135 bankrupt. Allah bersedekah. Kita tengok dia baju tak cantik, Abang Haji, saya belikan baju Melayu untuk Abang Haji. Butang petang nanti saya bagi. Saya terlupa nak bawa. Dia semayang tarawih, dia bawa, dia pakai baju kita. Dalam hati kata, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Jangan riak pula. Din, kau nampak tak baju pakcik tu? Nampak? Cantik tak? Cantik. Aku yang sedekah lah. Habis Jangan sebut. Kita tengok makcik kita pakai telekung busuk, ketek lalat banyak. Di rumah kita ada 18 telekung. Siti Khadijah, Siti Fatimah, segala Siti ada. Bawa satu bagi kat dia. Untuk Ramadan. Untuk Ramadan ni makcik, saya bagi hadiah telekung untuk makcik. Makcik pakai semayang tarawih, insya-Allah pahala. Jangan kita biarkan tuan-tuan. Bulan ni berlepas dengan begitu saja. Dan yang terakhir, kita punya mimbar. Ni mimbar ni. Bukan saya nak condemn, tidak. Ustaz ni Ustaz dia sebut kapet lah, Ustaz dia sebut kipas lah, Ustaz dia sebut mimbar lah. Takut kami tengok tak? Takut lah. Takut sepak. Saya bila tengok kipas ni, saya mula-mula tengok kipas ni, saya ceramah di Singapura tahun 2001. Waktu WTC kena bom tu, saya pergi ceramah di sana. Itulah saya tengok mula-mula Singapura pakai kipas ni. Saya kata bagus ni kalau pasang kat Malaysia, senang, sebiji dia pun cukup. Saya tanya kat brother tu, beli di mana? Belanda. Berapa harga? $25,000 masa itu. Sekarang dah murah dah, made in China. Sebab tu ada masjid dia beli made in China, tahan 2 hari, rosak terus kan. Belilah elok sikit, bermutu sikit kan. Sebab kadang-kadang ada orang tak datang masjid sebab alasan dia panas. Mat, tak semayang tarawih. Panas. Semalam aku dah pergi dah, berpeluh sampai ke peha. Bila kita pasang aircon minggu depan, Mat, aircon dah ada, datanglah semayang. Aku dah pergi semalam, sejuk tak tahan. Nak terkencing. Sejuk pun salah, panas pun salah. Jenis tak nak datang, nak kata apa kan? Tuan-tuan, bugurlah bapak helikopter pun dia tak nak datang. Ni, ada orang tak pernah naik mimbar.
Anak karya tak pernah naik mimbar. Tak salah, mainlah naik. Nak try. Dah 8 tahun, tak pernah merasa mimbar. Peganglah ustaz, pegang. Tak ada Tok Siap marah. Tak ada yang dia marah. Yang dia marah kalau tuan-tuan pakat 10 orang pergi angkat, pergi jual, yang tu baru dia marah, tuan. Oi, itu penyamun terbus. Nak rasa macam mana tongkat, nak rasa macam mana khat, nak rasa macam mana duduk di atas mimbar. Kenapa ustaz cakap mimbar? Mimbar ni banyak sejarah. Dulu-dulu Nabi Muhammad baca khutbah, ada sebatang kurma, pokok kurma. Nabi khutbah, Nabi sandar situ. Jadi sahabat-sahabat di belakang panjang tengkok, tak nampak. Sahabat seorang datang, Rasulullah, boleh tak saya buat satu tempat tinggi sikit, Rasulullah boleh berdiri, kami nampak? Boleh. Bila siap mimbar, Nabi duduk di atas dia. Nabi dengar orang menangis. Semua sahabat dengar. Siapa pula menangis ni? Rupa-rupanya batang kurma tu menangis. Sebab selama ni Nabi bersandar pada dia. Sejak dapat yang baru ni Nabi tak bersandar, dia sedih, tuan. Kurma, batang kurma bercakap. Satu hari Nabi naik atas mimbar, Nabi stop. Nabi naik di atas mimbar, Nabi stop. Nabi naik tangga kedua, Nabi stop. Nabi naik tangga ketiga, Nabi stop. Sahabat tengok, apa yang stop? Habis sembahyang, Nabi tanya, engkau orang tahu tak sebab apa aku berhenti? Sebab tadi waktu aku naik mimbar, Jibril datang. Jibril bagi tahu pada aku, siapa-siapa yang ada mak bapak tetapi tak dapat keampunan daripada Allah, celakalah anak itu. Siapa yang ada mak ayah tapi tak jaga, derhaka, lawan mak bapak, Allah benci pada dia sebab dia lawan mak bapak, celakalah orang tu. Jibril kata kat Rasulullah, nombor satu orang yang ada mak ayah tapi disia-siakan mak ayah. Saya bela orang tua-tua 16 tahun. 16 tahun tuan-tuan saya jaga orang tua. Yang ada anak, yang tak ada anak, yang dibuang anak, yang disayang anak. Saya jaga beratus-ratus orang di Ipoh, di sekolah saya. Saya boleh buat drama, tuan-tuan. Dia bawa mak dia pakai tudung putih, jubah putih. Dia tinggal di pondok jaga. Mak duduk sini, saya nak beli makanan. Mak tunggu sampai ke petang, tak datang anak dia. Rupa-rupanya dia buang mak dia macam dia buang kucing dekat pasar. Saya tanya makcik, anak nama apa? Dok. Nombor telefon dia ingat tak? Tak tahu. Dia duduk di mana? Ipoh. Tahu dah di Ipoh di mana? Tak tahu lah, rumah teres. Yelah, dia kerja di mana? Oh, dia kerja kerajaan. Yelah, pejabat apa? Tak tahu. Jomlah masuk. Sampai hati tuan-tuan, dia buang mak dia. Ada tuan-tuan yang letak mak dia, ustaz, mak saya minat pada ustaz, mak saya suka pada ustaz, dia nak sangat datang sini, nak duduk dengan ustaz. 3 hari je ustaz, lepas 3 hari saya ambil, silakan. Hari pertama, lampu pasang, kipas pasang, kita duduk ngendak dekat lubang tu. Apa saya tak keluar-keluar makcik ni. Dah sampai pukul 12 tak keluar. Pecahkan pintu, rupanya dah terlentang dalam bilik air. Berbuih-buih dah mulut ni. Ubat tak makan, ubat kencing manis tak makan, ubat jantung tak makan. Mana saya tahu dia ada penyakit? Panggil ambulans kelang kabut tuan-tuan. Sampai hati anak macam itu. Bila saya telefon, the number you have dialed is not in service. Jadi jangan cakap tuan-tuan, zaman sekarang tak ada anak si tanggang. Jangan cakap. Kalau tak ada, mai jumpa saya. Setunjuk satu persatu. 2, Nabi kata, siapa yang celaka?
orang yang masuk bulan Ramadan, duduk dalam bulan Ramadan, tetapi bila dia keluar daripada Ramadan, dia tidak dapat keampunan daripada Allah. Itulah orang yang celaka. Dia masuk, dia duduk dan dia keluar. Tak ada apa-apa beza dengan bulan lain. Kata Rasulullah, orang itu orang celaka. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan orang celaka. Kita enjoy betul-betul dengan Ramadan. Tadarus, sembahyang, nikmat betul-betul. Rasa seronok dengan Ramadan. Saya tutup dengan satu lagu. Orang lama-lama dia mesti tahu lagu ni. Indah jelita menawan hati, lidah berkata Allahu Rabbi. Insan kan hidup aman dan tenteram demi mulianya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita pada bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada yang teramat mulia Datuk Johan Pahlawan Lela Perkasa Setiawan Datuk Haji Muhammad bin Haji Abdullah, dan juga kepada yang teramat mulia, yang mulia Tuan Hajah Faridah Hanum binti Jaafar, dan semua yang hadir pada malam ini, tuan-tuan. Minta maaf saya lewat sikit 3 minit. Jadi saya nak minta izin pada Datuk, saya nak bergegas pula ke Kuala Ketil di Kedah. Jadi perjalanan saya ke tempat tuan-tuan, saya dari Ipoh tadi saya ambil masa hampir 5 jam. Daripada Ipoh nak pergi ke Kuala Ketil pula mengambil masa lebih kurang 3 jam. Jadi perjalanan saya 9 jam. Agak-agak sampai di Kuala Ketil pukul berapa. Jadi begitulah hidup saya. Terima kasih atas doa saya tuan-tuan pada saya. Mudah-mudahan saya sihat. Mudah-mudahan saya boleh berceramah. Dan orang tanya pada saya, Ustaz makan apa? Saya tak ada makan ubat apa-apa, ubat doktor je. Tapi ubat saya ialah mikrofon. Mula-mula suara saya serak, dapat mikrofon elok. Itulah ubat saya, mikrofon. Ada orang tak faham, Ustaz, mikrofon tu rebus dulu ke macam mana? Terpulanglah, ambil 2-3 gelas rebus, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Minta maaf Datuk. Saya nak beransur selepas ni Datuk ya. Baik, terima kasih tuan-tuan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf jika terkasar bahasa.